Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abdin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ni orang duk balik, duk berjam-jam, tapi rasanya hari ni dah kurang sikit sebab hari ni adalah hari Isnin, raya yang ke-7 kot kalau tak silap saya lah kan. Tapi orang dah ramai dah balik, dah bersesak-sesak pada hari semalam. Kami lambat sikit lah keluar daripada penginapan dan insya-Allah kita nak bergerak sekejap lagi. Tapi sebelum tu nak keluar, saya tengok hari ni ramai juga orang duduk sebut berkaitan tentang isu makan di McD. Bukan sekadar isu makan di McD sebenarnya yang diangkat, tetapi isunya adalah ada orang, ramai pula tu daripada kalangan orang Melayu Islam kita, buat gambar AI, iaitu gambar anjing dan juga babi yang sedang makan di McDonald, makan dekat KFC, makan dekat Starbucks dan sebagainya. Dan sangat viral isu ni dan ramai orang ulas tentang hal ni. Saya sebenarnya pada permulaan malas nak ulas isu ni sebab saya sendiri pun memang tak boykot dengan McDonald ke KFC dan sebagainya, dan saya hormat orang yang boykot, tak ada masalah dalam hal ni, adalah ijtihad masing-masing. Tapi apabila dibuat gambar-gambar seperti itu, saya rasa tak selesa. Saya ingat saya seorang saja tak selesa. Rupa-rupanya ramai orang yang tak selesa. Bahkan daripada kalangan orang yang boykot sendiri pun tak selesa dengan hal ni. So hari ni saya nak buat kerja senang. Kita baca, kita tengok apa orang sebutkan tentang isu ini. Jom kita tengok sama-sama. Yang pertama, satu post daripada Ilmu Sunnah. Yang ni dia letakkan gambar-gambar tu. Ada pakcik sedang makan McDonald pakai baju Melayu, pakai songkok, tapi gambar tu adalah gambar anjing. Ada gambar makanan dekat situ. Demikian juga ada macam makcik makan dekat situ, ada pakai tudung, ada pakai baju kurung, tapi mukanya muka anjing sedang makan burger McDonald. Demikian juga ada banyak lagi dekat situ tu. Ada orang yang dekat Starbucks pakai tudung dan nak makan kek dekat Starbucks. Dekat Dairy Milk, Cadbury pun ada juga anjing yang sedang pakai kopiah, pakai baju Melayu, sedang makan Cadbury. Dalam Ilmu Sunnah tu disebut anjing bersongkok, anjing bertudung. Imej ini tak pula dikatakan hina Islam. Jadi dimentionkan dekat situ isu hina Islam. Kita kalau orang bukan Islam buat benda macam ni, kita panas sungguh lah. Kita kata orang-orang ni sedang menghina Islam. Tapi hari ni yang buat benda macam ni bukan orang bukan Islam, tetapi orang Islam sendiri yang gunakan pakaian-pakaian yang melambangkan Islam, tapi buat muka anjing, buat muka babi dan seumpama dengannya. Kemudian post yang kedua, banyak post berkaitan tentang isu ni. Yang ni daripada Muhammad Syafiq Azmi. Dia kata anjing pakai tudung, anjing pakai ketayap. Cuba bayang kalau yang buat AI ini orang bukan Islam, habislah. Tapi selagi mana dia Melayu, buatlah macam mana pun. Sebab itu kena bawa nilai agama, bukan nilai bangsa semata-mata. Muhammad Syafiq Azmi, dia keluarkan gambar yang sama juga yang sedang viral pada hari ini. Jadi perkara ini sangat sensitif dan ramai orang telah berikan ulasan berkaitan tentang isu ni. Kemudian kita tengok pula satu kenyataan daripada panjang juga, saya tak nak ambil semua, tapi kenyataan panjang daripada koleksi ceramah Dr. Mazhar, dan saya tengok dekat Mishkah Media juga post benda yang sama, dan ini adalah penulisan daripada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdul Tuaiskal, yang kita tahu daripada rumaishow.com, terkenal channel sunnah daripada Indonesia. Dia keluarkan kenyataan bagaimana amal ma'ruf dan nahi munkar. Dan koleksi ceramah Dr. Mazhar ni dia keluarkan gambar yang tengah viral tu. Banyak poin-poin yang bagus yang saya cadangkan anda untuk pergi tengok di Facebook berkenaan. Pun begitu, saya nak ambil perhatian kita kepada satu perkara yang sangat penting yang disebutkan di sini. Mengenai bekal ilmu ini, Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan, jika ini merupakan definisi amal saleh, iaitu harus ikhlas dan mengikuti tuntutan Nabi SAW, maka seseorang yang hendak amal ma'ruf nahi munkar harus memiliki dua sifat ini, ikhlas dan mengikuti ajaran Nabi. Dan tidak mungkin disebut sebagai amal saleh jika tidak disertai dengan ilmu dan kefahaman. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, man 'abadallah bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu,
maka dia akan membuat banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan. Sebagaimana pula ucapan Muaz bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Kalau kita tengok apa yang berlaku pada hari ni, orang nak buat amal makruf nahi mungkar. Mereka nak membela saudara yang mana sedang ditindas di Palestin. Yang kita tahu ini adalah kecaknaan keseluruhan umat Islam dan kesungguhan kita untuk mempertahankan ini adalah makruf dan mencegah kepada kemungkaran. Tetapi dengan tidaknya ada ilmu, lalu muncullah orang yang buat dengan niat yang bagus tapi dia buat benda-benda yang tak elok. Dia buat muka anjing, buat muka babi tapi berpakaian dengan pakaian orang yang beragama Islam. Itu kenyataan yang saya cadangkan untuk anda. Pergi tengok kenyataan yang panjang daripada Ustaz Muhammad Abdul tu Aiskal. Kemudian kita tengok pula daripada Ahmad Zafri Muhammad Noor 2. Dia kata sanggup buat gambar anjing berkopiah dan bertudung untuk menyindir orang yang makan makanan segera. Cuba bukan Islam yang buat begitu, pasti dituduh hina Islam pula. Jadi dia pun tak puas hati juga dengan apa yang berlaku pada hari ini. Kemudian sahabat saya yang famous dekat media sosial, pada Ustaz Suhili Naim, dia sebut, dia kata sanggup buat gambar anjing berkopiah dan bertudung untuk menyindir. Cuba bukan Islam pun buat begitu, pasti dituduh hina Islam pula. Dia satu pemikiran yang sama. Kita kata kalau hang nak sindir orang dan sebagainya, pastikan ia masuk di akal dan bagus dan sesuai. Tapi kalau hang buat sindiran, yang kena sindir itu bukan orang berkenaan, tetapi agama yang engkau bawa untuk disindirkan itu, ini adalah termasuk di dalam perbuatan-perbuatan jahil yang memberikan keburukan kepada umat Islam. Menarik juga Khairul Hakimin, kita tahu dia influencer yang sangat fenomenal di dalam media sosial. 16 jam lepas dia sebut, dia kata kempen boykot ini bukan hak kita nak gelar orang anjing atau guna gambar anjing untuk beri maksud begitu begini kepada orang yang tak boykot. Kita tak jadi mulia pun dengan beri gelaran tak baik kepada orang yang tak sehaluan dengan kita. So itu bagus. Maksudnya hang nak boykot, sila, tak ada masalah. Tak ada orang marah pun hang nak boykot. Dan hang tak nak boykot sepatutnya sama, iaitu kita tak payah marah tentang hal ni. Tapi bila 16 jam lepas Khairul Hakimin, kita tahu influencer yang sangat fenomena, dia keluarkan kenyataan tu, ramailah pula yang berikan kecaman kepada beliau. Lalu dia baru saja sebentar tadi dia keluarkan satu lagi kenyataan. Dia kata sebab saya okey sahaja dengan mereka yang tak boykot, saya kena kecam teruk. Saya kekal boykot, cuma saya tak nak buat dosa mengata orang tak boykot. Kita berkempen tenang-tenang sudah. Saya sendiri pun banyak dosa dah, tak mau tambah lagi. So itu sudut pandang yang dikeluarkan, yang ditunjukkan oleh Khairul Hakimin, yang saya kira bagus untuk kita nilai sama-sama. Nak kata orang tak cakna tentang isu Palestin, tak cakna tentang keadaan umat Islam di Palestin, itu tidak. Tetapi kita pasti bahawa perkara amal dan juga makruf, amar makruf dan juga nahi mungkar perlu dilaksanakan dengan ajaran agama Islam, dengan mengikuti adab dan etika yang telah dibawa oleh agama. Muhammad Ibn Salam, dia kata Muhammad Ibn Salam, dia menguatkan bahawa apa yang dia lakukan adalah tujuannya menghina. Sehingga dia sebut, dia kata kena hina macam anjing dan Israel pun berbaris order MACD. Dia sebut benda macam tu. Maksudnya dia setuju tentang perkara itu berlaku. Dan awak boleh tengok dekat Facebook beliau Muhammad Ibn Salam, bagaimana ramai orang telah bersetuju dengan perbuatan berkenaan. Yang kita tahu ini adalah perbuatan sukhriyah, perbuatan ejek-ejekkan yang tidak makruf, yang tidak dibenarkan oleh agama. Agama mana yang benarkan kita tukarkan muka saudara kita, kawan kita dengan muka anjing, lepas tu kita kata ini adalah tujuan baik? Ia adalah tidak dibenarkan oleh agama. Wallahu ta'ala alam. Sahabat, saya berharap video hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua untuk kita saling bekerjasama dalam perkara kebaikan, bukan membawa orang jauh daripada agama. Jumpa lagi sahabat dalam video reaction seterusnya. Jangan lupa dapatkan buku-buku yang dapat mencerna Islam dalam kepala otak kita dengan cernaan yang bagus. Dapatkan buku Inilah Islam yang semestinya difahami. Demikian juga saya nak cadang pada anda, hari ini saya nak sebut sungguh-sungguh, iaitu buku Sirah Nabi Ar-Rahiqul Makhtum. Dapatkan buku ni, buku yang bagus, cerita tentang Nabi SAW daripada hidup sampai ke meninggal dunia. Dan kita tengok adakah Nabi SAW pernah buat seperti ini? Pasti tidak berlaku seperti itu, dan anda boleh buktikan dengan merujuk dalam buku berkenaan. Jumpa lagi sahabat-sahabat dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.